Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tinggi syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan nikmat, rahmat, ruang dan peluang yang Allah masih izinkan, Allah masih berikan kepada kita sehingga ke detik waktu pada malam ni Allah masih izinkan kita untuk sama-sama berada dan bertemu dalam salah satu halaqah ilmu, duduk dalam taman-taman syurga atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan perjalanan kita untuk menuju syurga yang hakiki di akhirat nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu ya ayah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni kita sambung bab yang ke berapa? Dah tanda. Bukan salah ibu-ibu, bukan salah ayah, salah saya sebab lama tak main dan tak tanda. Ada tak tanda kat mana-mana? Kau surat bab yang ke 20 lebih kan? 22 ya? Kau surat 60. Kau surat 60. Okey, bab 22. Bab 22 kau surat 60. Saya pun duk agak-agak lah, agak-agak macam kau surat ni sebab tak ada tarikh, tak tulis. Jadi insya-Allah sebab hari tu rasanya last cerita tentang keluarga Yasir kan, keluarga Yasir, Sumayyah. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung perbincangan kita, perkongsian ilmu kita pada muka surat yang ke-60, iaitulah bab 22, tidur nyenyak ratusan tahun lamanya. Tidur nyenyak ratusan tahun lamanya, iaitu berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, sahabat-sahabat gua, pemuda-pemuda gua ni. Jadi insya-Allah saya akan baca dulu ayat tersebut yang ada dalam kitab kita ni, ayat 9 hingga ayat 13 daripada suratul Kahfi. Jadi insya-Allah yang ada kitab boleh semak, boleh rujuk, yang tak ada kitab insya-Allah boleh sama-sama dengar. Ada orang yang hafal pun ada ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا
أحدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Baik, kita tengok terjemahan. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Ingatkanlah ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Lalu kami, kata Allah, tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Kemudian kami, kata Allah, bangkitkan mereka, yakni dari tidur mereka, untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami, kata Allah, tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Sadaqallahul azim. Baik, ibu-ibu ya ayah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah di sebalik ayat ini, para ilmuwan menyimpulkan bahawa gua yang dimaksudkan itu berada di daerah Afsus, ataupun sesudah daripada Islam nama diberi Tartus, sebahagian daripada Turki moden, ni kira Rom. Mereka mempunyai seorang raja yang saleh. Akan tetapi tidak lama kemudian raja yang saleh itu pun meninggal dunia dan digantikan tahtanya oleh seorang raja yang bernama Daqyanus, ataupun ditulis juga Decius. Raja Daqyanus datang dari Persia bersama kekuatan bala tenteranya, menawan daerah itu pada tahun 250 Masihi. Raja Daqyanus merupakan seorang raja yang sangat zalim lagi kafir. Dia sangat benci kepada ketauhidan dan keimanan rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah demikian, kerajaan Raja Daqyanus membuat satu peraturan yang mana mewajibkan setiap rakyatnya untuk melakukan sebuah pengorbanan terhadap dewa-dewa. Mereka mestilah menunjukkan bukti yang menyatakan bahawa mereka tidak telah melakukan pengorbanan tersebut kepada petugas-petugas kerajaan. Raja Daqyanus juga mengeluarkan arahan bunuh kepada mereka yang tidak mematuhinya. Sebahagian dari mereka ada yang menolak, pergi meninggalkan negeri itu dan menuju ke negeri-negeri yang lain, serta mencari tempat persembunyian yang aman. Di antara mereka itu adalah para pemuda yang kuat pegangan mereka terhadap prinsip agama ataupun prinsip mereka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Para pemuda itu akhirnya bersembunyi di dalam gua dan mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. 300 tahun perkiraan tahun Hijriyah, tahun Islam, dan 309 tahun perkiraan tahun Miladiyah, iaitu 3 abad. Baik, ibu-ibu ya ayah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertamanya terjemahan daripada ayat yang dibacakan tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Ashabul Kahfi
untuk dijadikan sebagai pengajaran untuk kita. Nah, kita boleh ambil ibrah, ambil pengajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, kisah ni kalau kita tengok, mungkin kita kata macam tak logik. Tu nak abang kata benda yang tak logik ni boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 309 tahun ataupun 300 tahun hijrah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka Allah Subhanahu wa taala tidurkan dalam satu gua. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka dalam satu gua? Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang hebat sebenarnya. Pemuda-pemuda yang berjuang untuk menegakkan kalimah tauhid atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kalau kita tengok di awal tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum daripada tu mereka ni ada satu orang raja yang soleh. Kan, sebelum datangnya Raja Daqyanus yang memimpin dengan orang panggil apa, kuku besi, kan, zalim. Jadi sebelum daripada tu mereka ni ada raja yang soleh, yang alim. Tapi raja ni tak lama dia meninggal dunia. Kan, mai Raja Daqyanus ni pada tahun 250 Masihi dia tawan daerah ni, maka dia satu orang raja yang zalim. Dia paksa orang. Namanya dia memang tak Islam, dia ni kafir. Dia kafir, dia tak Islam. Dah dia kafir, dia tak Islam, dia paksa pula penduduk-penduduk di sini untuk melakukan pengorbanan, sembahan kepada dewa-dewa mereka. Kan, kepada maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka ni kena persembahkan. Pengorbanan mereka ni, walaupun tak diceritakan detail bagaimana pengorbanan ni, boleh jadi mereka ni kena korbankan diri ataupun sebagainya, tapi yang pasti orang yang tidak mahu mengikut kehendak raja ni, dia akan disiksa dan akhirnya akan dihukum bunuh. Kan, orang yang masih berpegang dengan ketauhidan, dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab golongan-golongan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tengok di sini sampai ayat 14. Kalau ibu-ibu, ayah buka lagi dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada lagi sambungan kisah ni. Contoh pada ayat yang ke-14, buku ada 13 saja ayat. Pada ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rabatna ala qulubihim, dan kami, kata Allah, kuatkan hati mereka. Siapa ni? Hati pemuda-pemuda ni. Allah kuatkan hati mereka, kata Allah, yakni kuatkan dengan kesabaran, dengan keberanian. Semasa mereka bangun untuk menegaskan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun untuk jawab, untuk berhujah dengan raja ni. Bukan senyap lari macam tu je dak. Bukan senyap bawa diri je dak. Depa berhujah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemuda-pemuda ni, Ashabul Kahfi ni. Yang hebat ni. Mereka bangun, Allah kata kami kurniakan kepada mereka ni kesabaran, kami kurniakan kepada mereka ni keberanian, kata Allah. Untuk mereka bangun, berhujah, menegaskan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Mereka bangun, mereka kata apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabbuna, Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi. Kan? Raja Daqyanus dia paksa suruh ikut ajaran dia, sembahan dia, sembah dewa dia. Kan? Tapi tak, pemuda-pemuda ni dia bangkit, dia kata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan dan mentadbir langit dan bumi. Walan nad'u min dunihi ilaha. Dan kata mereka lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walan nad'u min dunihi ilaha. Dan mereka katakan lagi, kami tidak sekali-kali, walan, tak sekali-kali, maknanya mereka ni bukanlah orang yang boleh disogok dah. Bukanlah jenis orang yang boleh diugut dah. Mereka ni takkan goyang. Jenis orang yang takkan goyang ni. Walan nad'uwa min dunihi ilaha. Mereka ni memang tak akan ikut
memang tak akan tunduk kepada perintah raja ni. Ni pegangan dia, ni prinsip mereka ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kata apa? Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Kan? Min dunihi ilaha. Tak ada lah. Kami akan sembah Allah Subhanahu wa ta'ala je. Apa nak jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni lawan hujah dulu. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laqad qulna idan syatata. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Setelah raja tadi mati akal nak berhujah dengan pemuda-pemuda ni, maka dia bagi tempoh, dia bagi masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi masa kepada mereka ni. Sampai satu masa, sama ada mereka ni nak ikut kehendak raja ini ataupun mereka ini akan dihukum bunuh. Akan dihukum bunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya mereka berbincang dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu boleh buka lah surah Al-Kahfi ni. Kalau saya baca panjang. Start daripada kita baca malam ni boleh balik buka, dia cerita direct situ. Bagaimana Allah bagi petunjuk kepada mereka. Mereka berdoa pada ayat yang sallallahu ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-10 ni kan. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ni depa doa ni sebelum depa masuk dalam gua tu. Maka depa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan serta berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, minta kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka minta kemudahan keluar daripada masalah yang mereka hadapi pada waktu dan ketika itu. Yang ketiga, minta Allah pimpin mereka untuk keselamatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini doa mereka minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila masuk duduk dalam gua, depa tak cari ke ustaz? Kan? Takkan depa tak jumpa gua ni. Tapi Allah jadikan hati mereka ni gerun nak masuk dalam gua ni, takut. Bukan tak jumpa gua ni, jumpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa gua ni, tapi nak masuk tu Allah jadikan hati mereka ni. Bukan kata pengawal-pengawal kerajaan ni saja, orang yang dah terikut dengan raja ni pun tuan-tuan sama-sama bantu pada waktu tu untuk cari pemuda-pemuda ni. Jadi jumpa gua ni, tapi nak masuk dalam gua ni dia rasa gerun, dia rasa takut. Akhirnya dia buat keputusan untuk tutup pintu gua ni. Dengan harapan apa dia? Kalaulah depa pun tak yakin kan, kalaulah ada orang dalam tu, depa ni akan mati kebuluran sebab tak boleh keluar daripada gua. Ni logik manusia fikir macam tu lah. Kan? Dia duduk dalam, kunci kot luar contohnya tuan-tuan. Boleh keluar tak boleh keluar, tu logik manusia. Kan? Duduk dalam gua, kalau kita masuk ni belum tentu hidup ni. Nak masuk tak berani, takut. Kan? Nak masuk takut masuk selagi tak keluar dah. Kan? Jadi ambil jalan mudah, kita tutup je pintu gua ni. Kalau ada depa ni dalam gua tu, ni saja mereka ni mati sebab tak ada makanan. Tak boleh dapat makanan. Jadi depa ambil keputusan tutup pintu gua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah tak jumpa. Kan? Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, bukan 30 tahun, tapi 300 tahun lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga Allah kejutkan mereka apabila mereka rasa lapar. Nampak? Rasa lapar kita ni. Kan? Lapar tak boleh buat apa. Kan?
Bila rasa lapar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka suruh salah seorang daripada 7 orang tadi ni, untuk pi beli makanan, dan makanan itu pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu boleh tengok dalam surah Al-Kahfi ni, bagaimana dialog mereka, makanan yang halal dan tayyibah. Walaupun mereka ni duduk dalam gua tu sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, dan mereka tak rasa lagi, sebab bila jaga daripada tidur tu, ada yang mengatakan rasa tidur macam 1 hari, ada yang merasakan tidur macam setengah hari. Itu kan, macam sehari atau setengah hari. Tak ada yang dok rasa tidur macam sebulan, tak ada. Nak abang kata macam tidur sat je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehari atau setengah hari, tiba-tiba rasa lapar. Bila rasa lapar, mereka duk ingat mereka ni masih dalam kerajaan yang lama, kerajaan diktator tadi ni, kuku besi tadi ni, nak keluar pergi beli tu tak berani, tapi lapar ni. Tu yang dia pesan, dalam keadaan lapar tak berani tu pun kena beli juga, nak teruskan kehidupan. Tapi dia pesan apa? Dalam keadaan tu, belilah, carilah makanan yang halal dan tayyibah. Dalam keadaan macam tu masih memikirkan yang halal, yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya mereka ini golongan yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak abang kat kita, tambah-tambah kita hari ni duduk dalam keadaan tak bahaya, tak apa pun, takkan nak cari makanan yang tak halal. Mestilah cari makanan yang halal, bukan sekadar halal, tapi makanan yang baik untuk kita makan, jadi darah daging kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka? Pada ayat yang ke-18, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah menceritakan dalam Al-Quran, kan di hujung ayat kita baca tadi, Allah menyatakan nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Allah menyatakan, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Allah cerita benda ni kisah ni kisah yang benar ni, bukan kisah dongeng. Kita dulu dah baca buku sekolah rendah kisah dongeng, kan? Ini kisah benar. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Kisah ni kisah benar. Allah cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak suruh kita ambil ibrah, pengajaran daripada apa yang berlaku kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni. Sanggup mereka susah payah untuk menyelamatkan iman mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah cerita pada ayat yang ke-18, Allah menyatakan, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur. Mereka tidur, kata Allah, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Kita kalau orang sakit tak boleh bergerak pun, doktor dia pesan kat kita, kalau boleh jangan bagi dia duduk tidur sebelah, kan? Nampak? Kan? Sain tu dalam Quran cerita dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doktor pesan tu ambil Quran juga. Walaupun kadang-kadang doktor tu bukan Islam, tapi ilmu tu dicelup daripada Islam, ada dalam Quran. Terus doktor pun dah pesan, kawan ni kalau dia lumpuh ke apa ke, jangan bagi dia tidur tak bergerak. Duduk sebelah tak kalih, kena kalih. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita, kami, kata Allah, balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, kan? Jadi mereka ni tu yang bila jaga macam orang normal, tak rasa sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidur 300 tahun sebelah je, kan? Apa jadi? 300 tahun lebih tidur sebelah je, tak bergerak, kan? Dia Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan satu benda yang sangat hebat dalam Quran. Allah cerita, Allah gerakkan mereka walaupun mereka ni tidur. Sebabkan Allah kata di depan tadi, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur. 300 tahun tu tidur, 309 tahun tu tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedang anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya dekat pintu gua. Jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka. Ini Allah cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perihal mereka duduk dalam gua sepanjang tempoh tu lah, sehinggalah bila sedar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rasa lapar, nak keluar beli makanan yang
wakil tu pula masih gunakan wang perak. Ni pun Allah sebut dalam Quran. Allah nyata Quran, duit yang digunakan tu duit perak. Bila dia gunakan untuk beli makanan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penjual tu tengok duit ni, dia terkejut. Nah, dia tengok duit ni, dia terkejut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata Allahumma ala Muhammad, orang kalau lama hidup pun mungkin 60, 70 tahun, 90 tahun, tapi ni 300 tahun. Nah, depa bangkit lepas 300 tahun lebih. Kawan tu menjaga tengok duit ni, tak pernah tengok duit ni. Sebab tu dia terkejut. Dia tanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu baru tahu kisah yang sebenarnya. Nah, bahawasanya raja yang zalim dulu ni, raja tu lama dah mati. Sekarang ni raja yang baru ni, raja ni orang yang soleh, orang yang baik. Sehinggalah mereka dibawa semula, semua ni dibawa semula berjumpa dengan raja. Tapi lepas daripada tu tak lama mereka ni meninggal dunia. Cuma kisah ni Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita satu benda yang tak mustahil Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan. Manusia tidur sampai 300 tahun lebih, tuan-tuan, tak mustahil pun kalau Allah nak benda tu jadi. Bangkit balik dalam keadaan yang sihat wal afiat, tak ada apa-apa pun. Bahkan perut je rasa lapar nak makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu, ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni zaman mereka, zaman Ashabul Kahfi. Susah payahnya mereka nak jaga iman mereka pada waktu tu, tak mau sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Suruh buat sembahan kepada dewa, tak mau. Kalau buat, maknanya mereka telah menduakan Allah Subhanahu wa taala, tak mau. Syirik kepada Allah, tak mau. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni zaman kita pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab zaman kita pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda dalam hadis Nabi. Walaupun dalam hadis-hadis yang kita baca ni, bila zaman kita akhir zaman dan sebagainya, selalu Nabi sebut selagi hampir satu zaman, hampir tiba satu zaman, akan datang satu zaman. Sedangkan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Nabi dah sebut hampir tiba, hampir datang apa semua ni zaman Nabi. Zaman Nabi, Nabi sebut depan para sahabat hampir tiba satu zaman. Padahal tu zaman yang akan berlaku tu zaman kita, zaman akhir zaman. Sebab apa Nabi dah sebut hampir. Nabi nak bagi tahu kita benda ni sangat penting. Benda ni tolong ambil peduli, tolong peka benda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak berlaku zaman sahabat. Cuma yang mendengar ni sahabat-sahabat. Kita hari ni duk baca hadis Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 tahun dulu kita baca, tuan-tuan, mungkin kita duk rasa samar-samar lagi tentang penjelasan dan keterangan. Sebab benda tu dia akan berlaku. Hari ni mungkin kita nampak lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita nampak semakin faham. Oh, mungkin inilah gambaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada kita. Mungkin inilah realiti sebenar. Kita duk nampak dah, semakin nampak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi, selagi akan datang satu masa, satu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata apa? Di mana orang yang beriman tidak dapat menyelamatkan imannya. Tadi kita tengok Ashabul Kahfi. Hak ni zaman kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman akhir zaman, fasa akhir zaman. Nabi kata akan datang satu zaman orang yang beriman ni tak dapat nak menyelamatkan imannya. Yakni susah, sukar, sulit untuk menyelamatkan imannya pada waktu tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kata Nabi, ataupun kata Nabi, illa, kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiqin, kata Nabi, kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ia lari membawanya dari satu puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari satu lubang ke satu lubang yang lain, wa min juhrin ila juhrin, puncak bukit ke puncak bukit yang lain, lubang ke lubang yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi nak abang susahnya pada waktu tu orang nak jaga iman dia.
Sukar. Penggambaran nak abang payah, nak jaga iman kena panjat bukit ni, kena masuk dalam lubang, nak abang kata susah, sukar, payah nak jaga iman waktu tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, mai satu zaman mungkin sungguh nak kena panjat bukit, wallahu a'lam. Mungkin sungguh nak kena duduk dalam lubang dalam gua, wallahu a'lam, boleh jadi sungguh. Tapi nak abang, kalau gambaran hari ini kita duk nampak susah, payah tu Nabi gambarkan macam tu. Nak jaga iman, nak selamatkan iman ni, semakin hari bukan semakin senang, tapi semakin susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa in kana zalika kadzalika lam tunalil ma'ishatu illa bi sakhatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, apabila zaman itu telah terjadi, kata Nabi, maka segala belanja kehidupan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang menyebabkan bisakhatillah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Belanja kehidupan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakni pendapatan dalam kehidupan ni, kata Nabi, segala belanja pendapatan kehidupan ni takkan dapat dicapai melainkan dengan dia lakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu besar. Nafsu ni besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bu-ibu, ya ayah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nafsu yang ada dalam diri manusia ni, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah nyatakan, Nabi dah abang dah kat kita ni. Seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni ataupun anak Adam ni, manusia lah, memiliki satu lembah emas. Lembah tu, satu lembah tu emas saja. Kan? Banyak dah. Pasal ada abang, bukan satu rumah, satu lembah. Punya banyak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu, kata Nabi, dia menginginkan dua lembah. Itulah nafsu. Itulah nafsu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Nabi abang macam tu. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata, Nabi kata, seandainya satu orang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah yang lainnya. Dia tak pernah puas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, kata Nabi, yakni merasa puas, selain tanah, iaitu setelah mati. Kan? Padahal dia lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duk pulun dunia ni, banyak mana bagi pun tak pernah cukup. Kalau tidak ada syukur kepada dia, tidak ada qanaah, rasa cukup ya Allah bagi, memang tak pernah cukup. Padahal mati nanti yang akan memenuhi mulutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah tanah sahaja. Tanah aja akan masuk dalam mulut kita, kaya terah mana pun tuan-tuan. Kubur kita orang takkan buat dengan barang mah dah. Kain kapan kita tuan-tuan orang tak balut dengan kain hak mahal, tak ada. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu sifat yang sangat-sangat tidak disukai dalam Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitulah sifat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah nyatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila satu orang anak Adam itu mati, manusia itu mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati, maknanya keluar roh daripada jasad, meninggal dunia lah, mati, selamat daripada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk syurga. Pertama sekali Nabi sebut dalam hadis itu ialah min kibri, selamat daripada sifat takabur, selamat daripada sifat sombong. Sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat sombong ni jangan bagi ada dalam diri manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni sifat ni banyak takluk hati manusia. Sombong, kan? Kalau tak ada sikap sombong ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, dia tak buatlah bawa masuk kereta mewah sampai Langkawi nak tunjuk kat orang Langkawi, kan? Kok orang Langkawi tak pernah tengok kereta mewah ni. Orang Langkawi komen kata apa? Kami kereta ni buat teksi.
Kan sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan neraka pernah berdebat dengan syurga, dan neraka pernah berkata kepada syurga, aku ni, kata neraka, aku ni akan diisi dengan orang-orang yang sombong, yang bongkak, yang angkuh. Ni kata neraka, haduk dalam aku ni, haduk dalam neraka ni, di antaranya yang ada sifat sombong, bongkak, angkuh. Hari ni kita tengok ramai dah ada orang yang ada sifat ni, ramai. Bila Allah bagi kaya kepada mereka, mereka tak ikut resmi padi kan. Kita ada resmi padi kan, lagi berisi, lagi tunduk ke bumi, lagi kaya, lagi merendah diri. Tak, kita nak ikut juga resmi Qarun, sombong kan. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang lelaki kalau hidup tak pernah main masjid, ingatlah mati tetap orang bawa main masjid. Ni orang lelaki kan, hidup tak pernah main masjid, mati destinasi kita terakhir atas muka bumi ini masjid juga. Wanita kalau hidup tak mau tutup aurat, ingat mati nanti kita akan ditutup juga aurat kita. Selagi mana kita ni satu orang muslimah, orang akan bungkui kita, orang akan kafankan kita. Bezanya kalau hidup orang nasihat, boleh jadi dia marah. Orang nasihat tutup aurat, dia kata aku punya pasal ya. Dia mungkin dia marah kan. Kalau kita pi tutup dia, lagi dia marah. Tapi kalau dah mati kita pi tutup dia, dia tak boleh marah dah kan. Dia tak boleh marah dah. Ingat, kalau hidup tak mau tutup juga aurat, mati nanti orang akan tolong tutup juga. Sebab itu dah jadi lumrah dia. Hidup tak mau ikut, mati kena ikut, bahkan kena akur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sombong, jangan sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali orang yang mati selamat daripada 3 perkara. Yang pertamanya kata Nabi, selamat daripada sifat sombong. Jangan bagi ada sifat sombong ni dalam diri kita, begitu juga dalam hati kita. Sebab sombong ni lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam masjid sekalipun, sombong ni masih duk rasa dalam diri dan hati kita, maknanya hati kita ni masih dipegang oleh syaitan. Syaitan duk pegang hati kita lagi, kita duk rasa kita hebat lagi. Dak, buang dah sifat tu, kita tak hebat pun. Sifat hebat tu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak hebat pun. Bahkan kita hidup ni hanya meniti usia-usia yang masih berbaki, yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita buat amal soleh atas dunia ni je. Yang bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala akan jemput kita, akan ambil balik apa yang dia bagi pinjam kepada kita ni, dia akan ambil balik. Bukan ambil saja dak, dia akan tanya pula nanti di akhirat nanti apa yang dia pernah bagi kat kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dia nak tanya itulah masalah tu. Sekat dia ambil satu hal, dia nak tanya pula yang dia pernah bagi kat kita 60 tahun, 70 tahun. Dia nak tanya pula kita. Yang ni yang kita susah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ya ayah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu hari ni orang duk kalut dengan dunia apa semua, kadang-kadang dia hari ni orang tak tahulah ibu-ibu ya sekalian. Yang masuk kereta sampai macam tu bukan ada apa pun, konten je. Konten kan ada apa pun, nak buat konten macam hari ni lah orang buat konten laki bini, kadang-kadang dekat laki dia pun dia boleh kata lebih kurang je kat laki dia kan, semata-mata nak konten. Bahkan benda ni hari ni tengah dah buat konten tu, bini kata kat laki, bodoh lah you ni, tak ada apa, elak, laki pun gelak, anak marah tak boleh, tengah dah buat live kan. Benda jadi konten. Benda ni hari ni benda hak biadab, benda yang tak ada adab macam ni dia jadi normalisasi, benda biasa ni zaman ni. Jadi benda biasa, normal. Tuan-tuan, bahkan lagi dia buat macam tu lagi ramai orang tengok, lagi sonok dah, lagi sonok depa ni. Bila kita tegur, bila ustaz tegur, dia kata laki ai tak kata apa pun. Kan? Laki ai tak kata apa pun, dia okey je, dia relax je. Kan? Dia ingat laki dia tak marah tu Allah tak marah.
Kan bila mak ayah tak marah tu maknanya Allah tak marah. Tak, kena tengok juga apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ukur apa yang suami kita tak marah, apa yang mak ayah kita tak marah dan sebagainya. Sebab hari ni berapa ramailah suami yang jadi dayus, yang dia aja isteri terkinja-kinja depan medsos, depan TikTok, depan YouTube dan sebagainya. Bahkan suami tumpang ke belakang sekali. Bukan larang tak, tumpang sekali. Kan? Ni dunia hari ni Allah bagi ujian. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian ni, ujian yang Allah bagi ni bukanlah ujian dalam keadaan kita sempit sahaja, sukar, sakit. Bukan itu saja ujian, bahkan sihat juga ujian, kaya juga ujian. Tengok kayanya Qarun, ujian tak? Ujian. Allah nak tengok bila kaya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, dia tak beriman kepada Allah. Sihat, tengok Firaun. Sihat. Kita sihat-sihat kita pun sebulan 2-3 kali gak batuk. Kan? Dia tak ada langsung sihat tapi beriman tak dia? Tak. Sebab tu sihat juga ujian. Allah nak tengok sihat kita ni, kita ingat tak dekat Allah sihat kita ni berapa kali kita puji Allah. Dan kaya kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki yang Allah bagi hari ni yang kaya melimpah ruah ni, nak tengok ni pun ujian. Allah nak tengok kita ni dengan kekayaan dan kemewahan kita ni, apa kita buat untuk agama Allah. Apa kita gunakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni saya baru ni share satu video dalam YouTube. Budak sekolah nak pergi sekolah, makan nasi bancuh dengan garam, bancuh buah ayak, garam buah ayak, makan nasi buat kuah. Kita duk ingat 2022 ni tak ada dah orang macam ni, dua beradik perempuan sekolah rendah. Tak tahulah daerah mana, Allahumma salli ala Muhammad, tapi di Malaysia nak pergi sekolah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasi putih bancuh ayak garam, buat kuah, makan. Kalaulah di situ ada pemimpin-pemimpin yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga kebajikan rakyat dia, tapi dia terlepas pandang. Rumah dia besar, kereta dia mewah, makan dia hebat, tapi dia terlepas pandang ada orang miskin di bawah jagaan dia, jagaan dia. Jawab dengan Allah. Di situ ada masjid, ada pengerusi masjid, ada pentadbiran masjid. Masjid semakin hari semakin besar, tapi ada anak Korea yang susah tak ada makan. Maka jawablah mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisal mu'mina billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Kata Nabi, tidak termasuk seorang mukmin, kata Nabi, orang yang kenyang, duduk dalam keadaan kekenyangan, sedangkan jiran tetangganya dalam keadaan kelaparan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu, ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengan orang miskin tak mau kawan, punya sombong. Tu kata sombong tu. Dengan orang miskin tak mau kawan. Kalaulah dia tu miskin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia dulu masuk syurga daripada kita hak kaya beriman ni. Kita ambil yang positif lah. Miskin kaya, miskin beriman, kaya beriman kepada Allah. Ambil yang positif. Orang miskin tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duk pandang lekeh kat dia, pandang hina dekat dia, jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi siapa orang miskin, sahabat-sahabat siapa orang miskin, cari orang miskin. Mai kat kita ni, kita pandang rendah orang miskin, kita pandang hina orang miskin. Dia miskin, dia beriman, kita kaya-kaya beriman. Ingat, orang miskin tu dulu masuk syurga daripada kita. Sebab apa? Sebab dia tak ada harta pun. Dia tak ada harta. Hisab dia mudah di hadapan Allah, ringan. Sayyidina Umar kan dah pesan, hasimu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah di akhirat nanti. Jangan kita kata Allahumma salli ala Muhammad, perumpamaan macam tu. Orang kaya pasal dia harta banyak. Atas dunia pun kalau kita tengok kenderaan kecil dan kenderaan yang besar, hak kecil ni boleh pergi laju. Kan? Lori besar bawa muatan berat, laju tak dia? Tak laju, slow, awas muatan berat. Tak boleh laju.
Jangan kata lori ustaz dengan kereta. Kita manusia ni pun sama kan. Hak kurih jalan tu dia punya laju. Kalau hak besar slow and steady. Mau laju dia kata tomeh kan. Tu kita kan. Sebab tu jangan pandang hina kepada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan Allah pesan dalam Quran, jangan kita ni pandang rendah pada orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni pandang hina pada orang, jangan, kata Allah. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah lagi. Jangan kita duduk berjalan tak muka bumi Allah ni dengan lagak sombong. Ingat, kita nak sombong terus mana kita mati nanti, bukan boleh kita pergi mandi sendiri. Kita mati nanti, kita bukan boleh bangkit pergi mandi sendiri, pergi duduk kafan sendiri dah, jalan pergi kubur sendiri dah. Kan, kalau kita ni mati boleh berjalan pergi kubur, terjun lepas kubur sendiri, kambuh pun sendiri, tak apa. Dah kita mati ni, orang tolong uruskan kita, boleh jadi hak miskin tadi mai tolong. Gali liang lahat untuk kita. Boleh jadi hak miskin, hak gali liang lahat. Dulu duduk tengok lah, gali kuburnya pun kerja berapa duit sangat, duduk hina kawan ni. Boleh nak jadi nanti dia mati, kawan ni lah yang gali kubur, gali liang lahat untuk dia. Orang yang duduk hina ni lah tolong mandikan jasad dia pada waktu tu. Jemaah masjid yang duduk kata ni lah yang mai solatkan jenazah dia waktu tu. Boleh jadi. Sebab tu jangan sombong, jangan pandang hina pada orang. Kita duduk berjalan gah atas dunia. Ingat satu masa kita ni orang bawa masuk dalam kubur, lalu lubang kubur liang lahat, orang kambuh kita daripada atas, orang injak kita, orang pijak tanah daripada atas. Kita duduk mana waktu tu? Dalam dah. Tak payah duduk sombong sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu sombong ni jangan ada dalam diri kita orang beriman, insya-Allah jangan ada. Ada pun cubalah istighfar, cubalah minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat sombong ni. Sebab sombong ni lah menyebabkan iblis diusir daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan duduklah dalam diri kita ni. Sifat sombong ni jugalah punca manusia yang dia buat dosa. Dosa tu benda elok ke benda buruk? Benda buruk. Tapi dia buat dosa. Bahkan ada benda yang lagi dahsyat daripada dosa, iaitu bila mana manusia ni dia buat dosa, dia seronok dengan dosa dia. Dah buat dosa dah, tapi dia rasa seronok dengan dosa yang dia buat tu. Ni satu benda yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita buat dosa, kita seronok dengan dosa yang kita buat. Kita tak lah, insya-Allah. Tetapi ada manusia yang macam tu. Yang dia buat dosa, kemudian dia rasa seronok dengan dosa dia. Sebab itu kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam ni, orang yang nak mengajar kitab Hikam ni, tarah tutup guru dia boleh mengajar ni. Kitab Hikam ni, kalau tak kena gaya tuan-tuan, boleh isim macam tu tahu isim. Kan, saat dia habaq ilmu mai kat atas apa semua, kan dapat ilmu laduni apa semua kacau. Kan, nak mengajar kitab Hikam ni kalau tarah-tarah tu guru baru boleh mengajar. Syekh Ibn Athaillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, dia kata salah satu tanda matinya hati manusia ni apa dia? Iaitulah jika tidak merasa sedih atau susah kerana ketinggalan melakukan suatu amal perbuatan yang baik dan kewajipan. Tak ada rasa sedih, tak ada rasa sedih, susah hati bila mana dia ketinggalan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kan, malam ni contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan, terlupa bawa duit bulan tabung, contohlah. Kan, tu kita nampak benda ringan lah tu. Benda-benda baik lah, kira perbuatan baik, kan. Allah, dia tak ada rasa apa pun. Kalau orang jadi kebiasaan ni, dia rasa rugi malam ni tak bawa. Rugi malam ni tak bawa, kan, selalu duduk bawa. Dia rasa, dia ada rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh main duduk majlis ilmu, tuan-tuan. Biasa tiap-tiap malam duduk main, contohlah. Tiba-tiba malam ni tak boleh main, Allah, ruginya tak boleh main majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita nak benda yang kita buat jadi kebiasaan dan mati dalam keadaan tu. Macam baru ni lah, ibu-ibu tengok satu orang ustazah di Jakarta, Indonesia, kan.
Ustazah Taslimah tu, yang duk mengajar Quran sallallahu alaihi Muhammad 20 tahun, lama 20 tahun mengajar sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, buat majlis khatam Al-Quran, buat tahlil, ketika mana duk baca wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu Tuhan yang Esa, dan kepada Tuhan kamu Tuhan yang Esa jatuh tu jatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak macam tu nak kita duk buat amal soleh, amal baik, buat kebajikan, buat kebaikan waktu hidup lah ni. Kita nak Allah kalau boleh harapan kita, pengharapan kita kepada Allah, ambil nyawa kita waktu tu, waktu kita duk baca Quran, waktu kita duk baca, waktu kita duk dalam majlis ilmu, waktu kita puasa, waktu kita solat. Kita nak macam tu. Allah bagi kat ustazah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, no, pada kalimah yang cantik, wa ilahukum ilahun wahid. Allah cabut nyawa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak boleh main rasa lah rugi lah, tak boleh main ni. Dia rasa maknanya hati dia ni hidup. No? Hati dia ni masih hidup, hati dia tak mati lagi. Tapi kalau orang hati mati ni, dia tak rasa apa. Tak boleh main majlis ilmu, tak ada apa. Tak boleh main solat jemaah, tak ada apa. Nah, tu kira amalan baik. Ni benda wajib. Benda wajib. Nah, tak buat benda wajib, tak ada apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebab tu kata Syekh lagi, serta tidak menyesal jika tidak berbuat, jika telah berbuat dosa. Buat dosa, tak rasa menyesal pun dosa yang dia buat tu. Ataupun perkara yang melanggar perintah Allah, dia buat, tak ada rasa menyesal pun. Ni tanda hati mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu buat dosa ni bahaya dah, tapi ada benda yang lebih bahaya daripada dosa ni. Apa dia? Sonok bila buat dosa. Nah, contoh tak puasa. Tak puasa dia tebih juga tak puasa. Orang lain duk puasa terus-terus, dia tebih juga tak puasa no. Orang pergi sembahyang jemaah, dia duduk terlentang depan televisyen, dia terseronok. Orang tak pergi sembahyang jemaah tengok kartun. Cucu pergi sembahyang jemaah, Tok Wan tak pergi, dia tengok kartun depan televisyen. Mai malaikat maut cabut nyawa tengah tengok kartun, jahanam. Kan? Dia seronok, dia rasa seronok. Terutama bahaya tak? Bahaya. Dah buat dosa dah seronok. Mai kedua apa dia? Memperkecilkan dosa. Bahaya. No, tambah seronok, dia tak ada rasa apa. Duk best juga. Kan? Kedua, memperkecilkan dosa. Hang tak pergi sembahyang jemaah ni. Nalah, sembahyang jemaahnya pun minggu depan dah lagi. Tu kira cukup 3 minggu baru nak pergi. Ya? Hang tak puasa ni. Puasa apa Kan? Hang tak malu kat anak hang. Malu apa? Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak ada rasa bersalah. Nah, tak ada rasa bersalah bila mana dia memperkecil-kecilkan dosa. Yang ketiga, tak ada rasa apa-apa pun bila dia buat dosa. Nah, tak ada rasa apa-apa pun bila dia buat dosa. Tak ada rasa dia buat benda ni Allah murka. Tak ada rasa bila dia buat benda ni Allah cabut nyawa dia. Tak ada rasa apa-apa. Benda ni kalau duk ada, sangat-sangat bahaya. Dan yang keempat, yang paling membimbangkan kita, bila mana manusia ni terus menerus melakukan dosa. Dia buat dosa, dia rasa seronok. Dia buat dosa, dia memperkecilkan dosa. Dia buat dosa, tak ada rasa apa-apa. Akhirnya yang keempat ni, terus menerus dia melakukan dosa. Akhirnya mati dalam keadaan melakukan dosa. Wal'iyazubillah. Dia duk ingat dan, rupanya tak dan nak taubat. Hak ni yang takut. Sebab tu musalla ala Sayyidina Muhammad. Kita bila dah berhijrah, dah berubah, dah buat baik ni, kena istiqamah sungguh. Sebab tu kesabaran yang paling tinggi. Musalla ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kesabaran yang paling tinggi adalah sabar ketika mana nak taat kepada Allah. Nak taat kepada Allah tu kena sabar sungguh. Kita ni bila dah hijrah, dah taat kepada Allah, musalla ala Muhammad, tiba-tiba duk lintas balik benda-benda hak buruk dulu ni. Nah, duk lintas balik benda-benda hak buruk ni. Dulu duk tikam nombor ekor tiap-tiap hari tikam. Hari cuti tak tikam. Kedai tutup. Kalau belah tempat saya hari Rabu dia tutup kedai tu.
Kan, ustaz tahu pernah pi dak lah, dak lalu tengok tutup. Hari Rabu dia tutup. Hari Rabu mana tak pi tutup. Hari ni buka pintu tikar. Lepas-lepas hijrah ni kalau tak sabar tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tak sabar lalu depan kedai nombor ekor duk teringat dulu. Ish, dia kata kalau tikam kena wah. Nah, dulu tak sembahyang, tu tak kena, lah sembahyang kena apa tikam. Iblis dengan setan tu. Kan, dia kata lah kalau tikam masa kena kot, lah ni sembahyang dah, aurat pun tutup lah. Jangan nak buat pasal, kan? Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tengok hak ujian untuk kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali kata Nabi dengan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia takkan boleh capai satu benda hak dia nak tu, melainkan dia kena buat satu benda yang Allah murka. Sampai tahap macam tu. Kemudian kata Nabi lagi, dan apabila ini terjadi, maka kebinasaan seseorang berpunca daripada ada sebab. Ada sebab kenapa manusia ni buat macam ni, tapi dia tak boleh meletakkan sebab itu menjadikan dia halal untuk buat benda ni. Saya tak salah wahai Allah, ni mereka ni suruh, tak boleh. Dengan duk buh dosa tu atas orang. Sebab kita sendiri kena mengaji, kita sendiri kena faham, kita sendiri kena pegang dengan benda tu. Tak boleh nak salahkan orang. Tapi Nabi abang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punca kebinasaan seseorang itu daripada pertamanya mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Hak tu. Suami sanggup ambil rasuah, gaji 3,000, kehidupan isteri 6,000. Lagi 3,000 nak cekau mana? Ambil rasuah. Tahu tak benda ni haram, benda ni mungkar, benda ni tak boleh? Tahu. Tapi pasal apa buat? Pasal nak penuhi kehendak isteri. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara tanda kebahagiaan, Nabi sebut kan, antara tanda kebahagiaan dapat isteri yang salihah. Nabi sebut tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Antara tanda kebahagiaan dapat isteri yang salihah, tu tanda kebahagiaan. Bila isteri tu salihah, walaupun bukan nama dia salihah lah kan, tapi dia salihah kan, dia faham, dia tahu dah kemampuan suami dia setakat mana. Dia tak akan minta lebih daripada kemampuan suami dia, sebab dia takut dengan keinginan dan kehendaknya menyebabkan suaminya melanggar perintah Allah. Dia tak mau. Tak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi kata punca kebinasaan ni isteri dan anak-anak. Gaji suami 3,000, nak belanja sampai 6,000, suami ni dia fikir tak ambil tak boleh jadi, pasal nak tunaikan keinginan, kehendak isteri, kehendak anak-anak, maka dia ambil benda yang haram. Tu Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Kehidupan hari ni macam tu. Tengok orang mewah, kita nak mewah, akhirnya jual-jual dadah. Kan? Macam baru ni, jadi baru ni. Kan saya kata tu masuk dalam berita. Masuk dalam berita kan kena colek baru ni. Bukan pasal apa pun, pasal dadah aja katanya. Pasal suami ni terlibat dengan dadah. Colek isteri dah. Colek isteri. Kan? Jenis orang hari ni duk jual barang kosmetik apa semua ni kan, isteri itulah. Kan? Suami ni terlibat dengan kes dadah apa semua ni. Nampak? Pasal apa? Pasal nak kaya aja, bukan pasal apa. Pasal nak kaya. Tu yang kata Nabi SAW, penyakit umat-umat terdahulu ni melekat mai kat umat Nabi, umat akhir zaman ni, antaranya bermewah-mewah dalam hidup. Kira nak mewahnya, dia tak kira dah halal ke haram ke, bagi dia halal belaka. Jaga Allah salli ala sayyidina Muhammad. Puncak isteri dan anak-anak, kata Nabi SAW. Anak-anak lah, tengok motor budak-budak lah kat sekolah tu kalah motor cikgu. Budak sekolah pergi naik motor 250, cikgu naik motor skuter 125. Nampak? Pasal apa? Kehendak anak-anak mak pak turut belakang. Kalau mampu alhamdulillah lah, tapi kalau boleh ajaklah anak tu berdikari, ajaklah dia erti kesusahan, supaya ada rasa syukur dalam diri dia, boleh menghormati orang lain, kawan-kawan dia yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tapi saya nak abang benda tu lah ni. Kalau pergi tengok parking budak-budak sekolah menengah dengan parking guru-guru hari ni, naik motor boleh kat sekolah menengah berapa ni, kat student lagi punya hebat. Ibu-ibu ayah dirahmati Allah, hari ni mak pak jadi derhaka kepada Allah pasal apa? Pasal anak-anak. Kan baru ni pasal isu konsert apa semua ni, yang PU Syed dah tegur, Ustazah Asma dah tegur pasal beli tiket kat anak-anak nak bagi tengok konsert tu. Ustazah tegur, ustazah kena marah. Anak kami ustazah, kami tahu nak ajar anak kami tahu nak jaga anak kami, duit kami ustazah. Yang sombong tak? Sombong, sebab tu sombong ni tak boleh masuk syurga. Pasal sombong ni jugalah ibu-ibu ayah sekalian, Imam Masjidil Haram hari ni yang kena pecat hari tu kena penjara 10 tahun tu. Pasal apa? Pasal sombong lah. Pasal kerajaan sombong, tak boleh ditegur. Tegur pasal konsert, tegur pasal hubungan bebas antara lelaki dan perempuan. Nampak tak? Mula ni benda ni main daripada mana sekarang ni? Main daripada negara yang dulu kita sanjung, yang hari ni dah seronok dengan konsert. Sambut apa-apa konsert besar-besaran, Imam Masjidil Haram, imam, bukan imam masjid kampung Bukit Aping ni dah. Kini imam kot Malaysia ni, imam masjid biasa-biasa ni, saya gua hati lepas 50 je. Kecuali masjid daerah, masjid negeri ada grade. Masjid lain lepas 50 je. Kan banyak mana pun, tu pun tak berani tegur. Senyap tak berani tegur, baru lepas 50. Kan? Ni Masjidil Haram tu, boleh tengok gaji mereka berapa sebulan. Tu pun imam ni Syekh, apa nama dia? Syekh apa? Soleh. Saya lupa nama. Dia berani tegur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berani tegur dalam khutbah dia. Dia baca je teks khutbah tu yang dia buat tu. Tak ada lah khutbah macam kami duk terkah orang, tak ada. Mendatar je. Sebab khutbah dia itulah, dia menegur kerajaan sebab konsert hiburan yang semakin berleluasa dan juga pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, maka ditarik tauliah imam dia. Di penjara 10 tahun. Baru ni dengar balik kes dia, kekal hukuman 10 tahun penjara, tak berubah, tak kurang. Nampak ibu-ibu, itulah harga yang perlu dibayar bila menyatakan kebenaran. Sanggup? Kan? Tu Hijah kata dah kan, berjuang memang pahit kerana syurga itu manis, bukan sedikit mahar yang perlu dibayar. Nampak? Kan? Dia habaq dah, bukan senang nak berjuang ni. Cakap senang lah, cakap macam saya ni senang lah. Kan? Bila kita duduk satu tempat yang ada tanggungjawab yang besar, nak tengok Allah, nak tengok ni dengan jawatan yang hang pegang lah ni, berani tak hang nak tegur? Malaysia kita tak kurang hebatnya hari ni. Kan? Tak kurang hebat. Kita seronok tengok Ustaz saya terus pergi semalam kat mana, belah Perak kan, ramai Kuala Kangsar kan, ramai. Ustaz Wadi pergi Melaka dulu, penuh melimpah sampai kot luar. Seronok kita orang mengaji, seronok lah tengok perkembangan orang nak kepada ilmu agama ni, seronok. Tapi lepas Ustaz balik, masuk pula konsert. Nampak? Benda ni berlaku daripada dulu lagi, zaman Nabi duk dakwah dulu lagi. Lepas Nabi keluar, mereka bawa masuk hiburan. Benda ni berlaku sampai lah berlaku. Lepas masuk program agama, ilmiah dan sebagainya, balik ustaz-ustaz ni masuk pula konsert. Lepas Ustaz Wadi pi ramai. Lepas tu ada konsert di Melaka, ramai dah orang. Ramai. Ni sebab ramai ni apa? Saya tengok dalam wall, dalam FB kan, lalu kat wall kita orang share kan, kita lintah. Ramai tu, bila mana hak duk atas stage tu, dia lompat kat belakang. Lompat kat belakang, bukan kat depan kan, lompat kat belakang. Dia stand kat belakang tu, hak bawah boleh tahan. Ramai tak? Ramai lah. Tu ni sebuah ramai, hak bawah boleh tahan macam tu lah. Dia duk atas. Ni kalau malam ni saya naik meja lompat turun, tak main dah belah depan.
lompat mana dah lepas Ustaz. Kan? Tak ada orang. Ramai. No? Kat Perak Ustaz Wadi mai pula kat belah mana dah itu Perak kat Selama dia mai. Ramai juga. Ada konsert pula lepas tu pun ramai juga. Nampak? Allah bagi Covid 2 tahun. Lah pun tak habis lagi. Kan? Seolah-olah kita ni macam tak pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dah Covid 2 tahun, kok lah kita ni nak insaf. Kan? Tak berani dah nak buat benda-benda maksiat ni, benda mungkar ni, dah lah ni lupa balik dah. Pakat duk seronok dengan maksiat dan sebagainya. Jadi jaga-jaga. Dan kalau ibu-ibu ayah tengok pun trend apa ni, trend hari ni yang duk pulun dalam TikTok apa semua online ni, trend ni dia mula menular dalam tempoh PKP hari itulah. Nak berniaga tak boleh kan, orang buat online. Bila buat online dapat sambutan yang menggalakkan. Sampailah tak salah pun nak berniaga online dan sebagainya, tapi janganlah promosi diri sendiri daripada atas sampai ke bawah. Hak tu yang salah. Kan, tu yang bermasalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila ditegur dia kata demi mencari sesuap nasi. Juga macam tu dah. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kalau dia ni tak ada isteri, tak ada anak-anak, kata Nabi, punca dia buat benda tersebut adalah kerana mengikuti kehendak kedua ibu bapa dia. Dia tak kahwin, dia tak ada isteri, tak ada anak, tapi ada mak pak yang nak minta macam-macam kat anak ni. Dia tahu anak ni bila kerja dapat gaji sekian-sekian, dia duk minta kat anak ni, demand nak macam-macam. Anak ni pun dia tahu gaji dia berapa, tapi pasal mak minta, ayah minta, dia akan buat benda yang Allah larang, benda yang Allah murka, demi untuk nak bagi kat mak dia, ayah dia. Jaga-jaga mak ayah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita buat satu benda yang menyebabkan anak-anak kita ni dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni zaman ni musalla ala sayyidina Muhammad. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, mak ayah tak ada dah, mak ayah meninggal dunia dah, bukan sebab mak ayah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncak kebinasaan dia tu boleh jadi datang daripada kaum kerabat, adik-beradik dia yang duk membanding-bandingkan harta. Kan? Balik mai jumpa hari raya, bakat tengok kawan ni boleh bagi berapa duit kat nak menekan. Kan? Kau ni bagi RM5, hak ni boleh bagi RM10. Duk banding. Hak susah. Yang susah sampai tak balik. Pasal apa? Dia tahu dah, selagi dia beradik akan pelekeh dia. Tak apalah, dia tak balik satu hal. Hak cuba nak lawan kawan ni bagi RM5, kawan ni nak bagi RM10. Kalau bagi RM10 ni dengan cara yang halal, dapat daripada yang halal, tak apa. Takut sebab nak berlumba-lumba benda ni, dia ambil daripada sumber yang haram. Semata-mata nak melawan ni, nak bagi banyak daripada orang lain, ambil dari hak orang dia boleh ambil. Orang bagi duit suruh dia jaga, dia pecah amanah syarikat contohnya. Duit ni dia guna. Allahumma salli ala Muhammad. Dan seterusnya kata Nabi, kalau bukan sebab kerabat, boleh jadi sebab jiran. Sampai terang tu. Kan? Jiran tukang kereta baru, bawa keluar kereta baru. Kan? Apa produk baru tu apa nama? Alza baru, laki dia bawa keluar Alza dah, tapi lama punya model. Kan? Baru pakai setahun keluar hak baru, duk untun laki dia. Dia kata, abang, Alza hak ni tak lawa. Dia kata nak pakai hak baru ke? Jenuh. Kan? Tak apalah, kawan hak sebelah rumah tu gaji RM5,000, laki dia gaji RM1,500. Macam mana? Kan? Orang pakai 32 inci, orang beli 50 tukar, dia tengok 32 tak mau dah. Dia kata nak 50 kak. Kan? Laki dia kata tengok lah, nampak gambar serupa tu kak. Memang nampak gambar tapi kecil, dia kata tak mau. Nak besar 50. Jenuh tuan-tuan. Pasal jiran. Sebab tu sebelum kita nak beli rumah ni, tengok jiran dulu. Tengok jiran. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jiran yang selesa, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab jiran yang selesa juga adalah tanda bahagianya kita. Kan? Jiran yang tak selesa tuan-tuan, memang hidup kita pun tak akan bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni antara cabaran-cabaran kita, ujian-ujian yang akan main kepada kita, ujian di akhir zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dengan ujian yang dinyatakan oleh Nabi SAW tadi. Kalau kita tengok ujian kepada Ashabul Kahfi ini, ujian iman kepada mereka, akidah kepada mereka, sanggup lari, bawa diri, duduk dalam gua dan sebagainya. Allah pelihara iman mereka, hidup tidur dalam gua ratusan tahun, 3 abad duduk dalam gua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang paling penting, akidah mereka terpelihara, akidah mereka selamat. Kita hari ini pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak jaga akidah kita, tak lain tak bukan, pertamanya adalah ilmu kita yang semakin hari kena semakin perhebatkan. Pengajian tauhid dan sebagainya. Sebab kita hari ini banyak ujian tu datang daripada kemewahan dan kebendaan, bukan kesusahan. Kan duk tengok lah ni banyak pelik-pelik duk jadi ni pasal ujian kesenangan dan kemewahan. Jadi berjaga-jagalah dengan ujian-ujian tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah ni takut ibu-ibu ayah sekalian. Bukan kata orang tak mengaji je Allah uji, yang mengaji pun Allah uji. Kadang-kadang yang bertitle ustaz pun Allah nak uji, Allah uji juga. Allah uji. Sebab Allah nak tengok dia boleh beramal tak dengan ilmu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun dia cakap pandai dan ada ilmu agama, tapi Allah nak tengok iman dia waktu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita takut. Satu orang ayah pun hari ni sepatutnya tugas dia tu jaga anak-anak, tapi ada ayah hari ni dia boleh liwat anak dah. Liwat anaknya hampir setiap hari. Bawa anak ni pergi Mekah. Di Mekah pun dia liwat anak ni. Ni cerita ni. Anak ni buka rahsia, bila mana ayah ni berhasrat nak ambil lagi. Ni punca bila mak ayah cerai lah. Ni kesan mak ayah cerai ni. Bila ayah ni bersuara nak ambil lagi 2 orang adik dia yang duduk dengan mak dah. Bila anak ni dengar, terus dia buka rahsia ni. Dia cerita kepada mak dia. Kan hampir 2 tahun dia diliwat oleh ayah dia. Bawa pergi Mekah, liwat dia Mekah. Ibu-ibu nak kata apa? Nak kata apa dunia hari ni? Sedih awak dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedih. Ujian hari ni bukan ujian biasa-biasa ibu-ibu ya sekalian. Ujian yang semakin membimbangkan kita. Sepatutnya tugas ayah ni jaga anak dia, kan, lindung anak dia. Tapi ayah ni yang merosak dan menjahannamkan anak dia. Saya baca kalau kes tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ibu ya sekalian. Jadi kita minta lah, mudah-mudahan Allah peliharalah kita, iman kita, keturunan kita, insya-Allah daripada benda-benda yang tak baik. Mudah-mudahan Allah jagalah iman kita ni sampai kita mati, insya-Allah dalam keadaan yang benar, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Sekadar tu, insya-Allah. Ibu-ibu ayah nak baca lagi kisah tu, balik buka surah Kahfi ya. Boleh baca, tengok satu demi satu Allah cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mengaji ni setakat ringkasan saja. Jadi insya-Allah bulan depan panjang umur kita jumpa bab 23, sifat pemaaf Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan peristiwa al-ifk. Al-ifk iaitu berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang panggil apa? Tuduhan fitnah kepada anak Sayyidina Abu Bakar, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nampak ujian tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan Sayyidatuna Aisyah pun mereka fitnah. Ni orang yang benci sungguh kepada Islam, benci sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok kesabaran sahabat Nabi ni, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة
الله ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.